Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, penuh kemuliaan untuk kita menjalani dan meniti satu lagi sebuah kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang baik dan untuk kita berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk ahli keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk sanak saudara kita, untuk anak-anak, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita pagi-pagi. Para penonton di Facebook yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita sentiasa inginkan kebaikan daripada kita, dan baginda berdoa
supaya umatnya kalau berpagi-pagi itu sentiasa mendapat curahan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi doakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku pada pagi-paginya. Ya Allah, berkatilah umat aku pada pagi-paginya. Jadi bila setiap kali kita berpagi-pagi, kita dapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini, insya-Allah bermula pada hari ini dan setiap hari Jumaat pagi jam 7 kita adalah buat pengisian sikit di Masjid Al-Istighfar Facebook untuk kita mulakan pagi kita dengan wirid, iaitu sebuah wirid yang masyhur di Singapura dan juga di Jazirah Yaman ataupun Hadramaut, iaitu Wirdul Latif, iaitu wirid yang disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum fid darain. Dan setelah itu kita ada sedikit kisah motivasi Islami untuk menjadi renungan kita bersama pada pagi ini, insya-Allah sebagai pembukaan. Jadi saya mengajak semualah untuk sama-sama kalau boleh manfaatkanlah pada setiap Jumaat pagi bermula hari ini. Dan mari sama-sama kita mulakan dengan pembacaan surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita dunia dan akhirat, agar Allah permudahkan urusan-urusan kita pada hari ini dan seterusnya sampai hujung minggu, agar keberkatan surah Al-Fatihah juga Allah memberikan kita syifa ataupun sembuh daripada penyakit-penyakit yang mungkin kita ada dan akan dihindarkan daripada sebarang penyakit yang kita tidak ingini. Ala hadhin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan dengan Wirdul Latif, iaitu zikir. Sebelum tu izinkan saya mengambil masa sikit untuk nak cek audio. Jadi tak perlu kita cek audio. Okey, ada, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi minta bantuanlah kepada sesiapa yang menonton. Kalau rasa nak pahala lebih, boleh share. Share dalam grup-grup anda, grup-grup WhatsApp anda, dalam Facebook anda, grup-grup Facebook anda untuk dapatkan pahala percuma daripada Allah. Jadi bila kita sampaikan ilmu, kalau kita sampaikan perkara kebaikan, kita akan mendapat pahala seolah-olah kita yang menyampaikan ilmu ataupun kita pelaku amal soleh tersebut. Jadi insya-Allah kita akan mulakan ni. Okey, jadi Wirdul Latif, mari sama-sama kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا أعوذ بك من شر ما صنعت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني
إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني
وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فسعه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما في الأرض عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في السماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما بين ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد ما هو خالق. الحمد لله. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita membaca Wirdul Latif. Selesai sudah kita membaca Wirdul Latif. Jadi mudah-mudahan apa sahaja zikir dan juga doa-doa yang kita bacakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan sebab ini juga dipermudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua? Semua sihat walafiat insya-Allah. Kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada Cik Hajjah Yaakob. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zikir-zikir yang telah disusun oleh Imam Abdullah Al-Alawi Al-Haddad rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain. Ada yang versi panjang, ada versi pendek, ada yang repeat satu kali, ada yang 3 kali, tapi tak mengapa, semuanya itu baik insya-Allah buat mana yang termampu. Jadi Wirdul Latif adalah sebahagian daripada zikir yang disusun oleh para ulama kita untuk kita mulakan pagi dan juga untuk kita baca pada waktu petang hari. Kenapa sekurang-kurangnya 2 kali? Kerana apabila kita nak kebaikan daripada subuh, selepas subuh kita baca, kemudian sampailah maghrib ataupun lepas asar. Jadi kita boleh baca 2 kali satu hari, ataupun sekiranya tak mampu, sekurang-kurangnya 1 hari sekali. Kalau dikatakan malaikat akan menjaga kita sampailah waktu malam, dan bila kita baca malam ataupun petang, dia akan jaga sampailah waktu subuh. Jadi begitulah konsisten kita baca insya-Allah, ya. Kalau kita baca konsisten hari-hari, lama-lama insya-Allah dah terbiasa. Jadi belilah pocket size. Saya punya pocket size ada dekat atas almari. Jadi ada pocket size, bacalah Wirdul Latif, ataupun anda dah biasa dengan maksurat, jadi silakan baca insya-Allah. Jadi permudahkan urusan semua. Jadi contohnya salah satu zikir yang kita baca tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu hebat, kerana Nabi kata dalam sebuah riwayat, siapa yang baca zikir tu dengan ikhlas dan dengan menghayati maknanya, maka dia akan masuk syurga. Senangnya Ustaz, kenapa masuk syurga? Kerana dia membaca, dia sebati, dia faham, dia menghayati. Apa maksudnya? Raditu billahi rabba. Aku redha Tuhan tu sebagai Rabba, sebagai aku redha Allah itu sebagai Tuhan aku. Tuhan tu maksudnya apa? Tuhan itu mentadbir semua urusan aku. Mentadbir my daily affairs, my worldly affairs. Hari-hari kita punya affairs sebenarnya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditadbir oleh Allah. Walaupun kita yang nampaknya manage, kita susun jadual kita yang plan untuk kita punya profit, kita punya out income kita. Hakikatnya Allah yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah lah yang mentadbirkan semua urusan dunia, langit, bumi, urusan malaikat, urusan jin, urusan syaitan.
urusan manusia, binatang, Allah Subhanahu Wa Taala yang uruskan. Masya Allah. Jadi kalau kita dengan yakin kata raditu billahi rabba, aku redha semua apa yang Allah nak lakukan kepada aku, apa saja yang Allah dah tentukan ke atas aku. Allah tentukan ke atas aku untuk aku usaha. Jadi aku usaha dan aku serahkan urusan pada Allah. Dalam tu. Jadi kalau dia tak berjaya, kalau hubungan tak berjaya sekalipun, pasal dah cuba, tetapi kita redha. Kalaulah kita dah cuba untuk nak bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang lumayan atau mendapat rezeki yang lebih, tetapi belum lagi diizinkan, kita kena yakin kerana Allah tu adalah Rabb, dia menjaga kita, jaga makan minum, jaga rezeki. Itu raditu billahi rabba. Kemudian wabil islami dina, dan aku juga redha Islam tu sebagai agama aku. Kata Islam itu sebagai way of life, kita punya agama. Agama tu apa? Cara hidup kita, bukan sahaja tentang hukum hakam, tetapi cara kita ikut 100% apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, kita ikut. Kita punya daily life, kita menyantuni manusia dengan penuh keikhlasan, kita menyantuni manusia dengan kebaikan, kita rendah diri. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kita jalan di muka bumi ini dengan keadaan yang sombong. Kita rendahkan hati, rendahkan ego kita, kita menyantuni manusia, spread the love. Kita curahkan ihsan kepada sesiapa saja yang kita kenal. Maka kita yakin dengan agama Allah ini, segala hukum hakamnya nampak walaupun berat, walaupun belum nampak natijah, tapi kita yakin itulah kebaikan. Bila namanya syariat Allah, tadi tu raditu billahi rabba, aku redha Tuhan pentadbir aku. Tuhan tu yang menguruskan semua urusan aku. Allah tu adalah Tuhan aku. Dan yang kedua, Islam tu yang diturunkan syariat adalah agama aku. Apa saja yang diturunkan Allah adalah yang terbaik untuk aku. Aku redha juga. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu yang ketiga, Nabi Muhammad tu adalah Nabi dan Rasul. Untuk aku ikut. Maknanya ikut apa yang ditunjukkan Allah, apa yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yakin, bukan sekadar kita baca raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, tapi kita yakin dengan iman kita hakiki, iman kita yang kuat, walaupun ada problem, ombak badai, memang sangat-sangat sakit dan juga terluka. Tetapi kalau kita yakin Islam agama kita, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad itu Nabi kita, kita ikut, insya-Allah tuan-tuan dan puan, fa inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan dan kepayahan akan datang selepasnya kesenangan. Kesenangan yang banyak. Fa inna ma'al usri, satu kesusahan akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yakin dulu, baru Allah SWT akan berikan. Ya. Jadi insya-Allah itulah sedikit sebanyak pengenalan latar belakang tentang Wirdul Latif. Wirdul Latif. Ya. Jadi karangan susunan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, boleh anda baca. Dia lebih pendek sikit daripada Ratib Al-Haddad, ya. Mana-mana sahajalah, asalkan ada wirid. Kata ulama kita, siapa yang tak ada wirid maka dia macam monyet. Fahuwa qir. Man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tak ada wirid dia macam monyet. Ada apa-apa soalan boleh tanya insya-Allah kepada Pak Man. Assalamualaikum, selamat pagi. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Okey. Dan pada hari ini, selepas kita baca Wirdul Latif, akan dikongsikan kisah motivasi Islami, dan namanya kuliah motivasi. Jadi adalah kisah-kisah motivasi Islami, di mana ada pengajaran-pengajaran Islamnya di situ. Jadi saya tertarik dengan kisah kita sendirilah, cerita dalam negeri kita. Pada semalam hari, kita dikejutkan dengan seorang insan yang sangat-sangat istimewa dan mulia. Orangnya baik hati, luhur budinya, jernih hatinya. Masya Allah, insan itu selalu berligar-ligar di seluruh Singapura. Mana-mana kita nampak dekat public. In fact, dia ternampak banyak kali, bukan sahaja di tempat-tempat mulia, tetapi tempat-tempat kebiasaan public. Di pasar, di kedai kopi,
dia ternampak di public MRT, di bas. Jadi insan itu telah meninggalkan kita selama-lamanya. Bila orang meninggal baru kita rasa kita rasa kesunyian ataupun kita rasa sedih. Lebih-lebih lagi insan tu telah menyentuh hati dan perasaan kita. Ada kalanya kehadiran orang tak perlu nak berbual banyak dengan kita, tapi melalui observation kita observe dia punya tingkah lakunya. Ada kalanya kita boleh rasa ikhlasnya ataupun tidak seseorang itu. Wallahu alam, mungkin ini adalah naluri manusia. Kerana bila orang berbohong, orang hipokrit, kita boleh nampak laut wajahnya. Even nak tengok bohong pun boleh ada detector kan, polis ada lie detector. Even kalau kita belajar psikologi pun ada, boleh tahu macam mana kalau orang tu tidak jujur. Dia akan mungkin bibir dia akan goyang-goyang, mata dia goyang-goyang ataupun dia suka kelip-kelip mata. Itu semua aspek-aspek luaran yang kita boleh rasakan ini tak jujur, dia hipokrit. Tetapi insan ini sangat istimewa. Tak ada pun hipokrit, tak ada pun sifat dia bertalam dua muka. Insan ini insan sangat hati mulia. Insan yang bernama almarhum saudara Muhammad Fadil bin Sulaiman. Dan pemergiannya itu satu kehilangan yang besar buat seluruh rakyat Singapura. Tuan-tuan apa yang dikasih sekalian, bila kita cakap kehilangan yang besar buat seluruh Singapura, seolah-olah dia biasanya pangkat dia tinggi kan. Biasanya dia ada someone ataupun somebody dalam masyarakat. Dia pemimpin ke, dia seorang orang yang dikenali ramai, selebriti, artis ke, tapi ini lain. This is a street man. Dan dia punya kehilangan tu dirasakan oleh hatta seluruh Singapura. Insan yang bernama almarhum Muhammad Fadil ni, yang saya maksudkan ini adalah dia sentiasa disenangi, walaupun sebahagian orang tak senang dengan kehadirannya kerana orang mungkin tak faham ataupun orang mungkin tak begitu prihatin tentang keadaannya. Tetapi orang yang tengok dia beyond dia punya rupa, dia punya pakaian, itu hatinya itu ikhlas lah. Sebab itu mana-mana dia pergi orang kasih makan. Jadi dia selalu terlihat dekat masjid-masjid kita. Memang betul, sama ada majlis ada ke atau tak ada majlis ke, dia tetap ada kerana dia memang dah macam rumah kedua, bukan satu masjid. Bahkan saya rasa kebanyakan masjid dia pergi, asalkan senang untuk pergi. Jadi sampai ke Jurong dia pergi, sampai ke Masjid Al-Mu'minin, sampai ke Masjid di An-Nur, sampai ke Timur Masjid Al-Ansar, selalu juga dia berligar-ligar, Masjid Taqwa, Masjid Darul Ghufran, Istighfar. Jadi banyak orang nampak dia dan dia sering berbual dengan orang dan dia sering berada di majlis-majlis di expo, contohnya majlis selawat, majlis ilmu ataupun majlis-majlis kebiasaan lah, keramaian. Dia suka berhibur, dia suka berhibur dan dia gaul dengan orang, dia layan orang, dan kehadiran dia sebenarnya mengajar kita. Dia adalah insan istimewa, insan istimewa. Orang kata dia special needs lah, special needs. Jadi insan-insan sebegini, sedia maklum, sebenarnya ujian lebih kepada orang-orang sekelilingnya untuk pelihara dia ataupun untuk menjaga kebajikannya. Alhamdulillah, kita lihat dia pun well care taken off selama ini, selalu dapat makan. Saya pun kalau terserempak di luar kedai makan ke apa, ada sahaja insan-insan baik hati bergerai-bergeraikan kasih bungkusan makanan kepada dia. Dan bila dia meninggal dunia, bukan sahaja orang-orang Islam kita rindu, rasa kehilangan dia, tetapi orang-orang non-Muslim juga. Tengok sahaja di komen-komen yang telah diutarakan di ruang social media, terutama di news outlet lah, sama ada national ataupun bukan national. Kita lihat ada saja orang kata, aku pernah nampak dia lah dekat MRT, baru nampak beberapa hari dekat Eunos MRT, dekat Paya Lebar MRT. Aku nampak dia, muka dia innocence. Tengok gambar je dia tahu, this is a pure innocence, dan muka dia kind heart, kind soul. So memang benar lah, sebab tu orang-orang yang pernah bergurau senda dengan dia akan merasakan kehilangan. Jadi pengajaran yang kita nak belajar di sini sebagai kisah motivasi Islami. Yang pertama, orang akan selesa dengan seseorang bila seseorang itu ikhlas dalam pergaulan. Ini yang pertama, tuan-tuan.
Bukan disebabkan dia rajin ke masjid, okey, itu memang faktor juga, faktor utama. Rajin ke majlis-majlis ilmu, sebab itu dapat berkat banyak dalam kehidupannya. Rajin berdamping dengan para ulama, para asatizah kita, maka dia sentiasa diberikan layanan ataupun doa, dijaga kebajikan dia. Itu pun salah satu aspek kenapa dia very popular. Tapi bukan disebabkan hanya kita rajin pergi ke masjid, kerana ramai juga pergi ke masjid tetapi hati belum jernih, minta maaf, tetapi hati belum jernih kan, kadang-kadang kita tak bergaul dengan orang. Yang penting adalah yang saya dapat sendiri renungan diri saya, dia Al-Fadil, almarhum Fadil, dia memberikan pengajaran kepada kita bahawa keikhlasan tu yang penting di dalam nak mempergauli orang, tak kira latar belakang sesiapa sekalipun. Dia melayani orang-orang orang-orang di tepi jalan, orang-orang masjid, orang di luar, dan sebab itu dia disukai ramai. Jadi bukan sahaja dia berada di tempat-tempat mulia, tapi kerana keikhlasannya yang dia bawa itu ke mana-mana. Jadi ini yang pertama. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada pakaian kita, luaran kita, paras rupa kita, tapi yang Allah nak lihat adalah hati kita yang jernih dan ikhlas. Bila Allah lihat hati kita, hati jernih dan ikhlas, Allah akan angkatkan darjat kita, Allah akan muliakan kita. Kalau tak di dunia ni, selepas kita mati di akhirat. Almarhum Fadil kita lihat, Allah muliakan dia. Dia bukannya ada jawatan mana, dia bukannya pakai segak handsome ke, dia orangnya, kalau orang kebiasaan kita istilahkan selekeh, dia orang dia berkusut masai, berabuk, orang kata kotor, bau busuk. Adalah orang-orang yang tak senang dengan dia, mesti ada macam-macam komen. Tetapi yang Allah nak ajarkan kepada kita, lihat orang ni walaupun pada zahirnya berdebu, berabuk di mata kasar kita, tapi bila meninggal dunia dimuliakan oleh Allah SWT, dan insan-insan beribu-ribu orang dengan curahan-curahan ucapan takziah, tak henti-henti, tak putus-putus. Bila ucap takziah mesti kita doakan dia, kan? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ya Allah ampunilah dosa dia, rahmatilah dia, dan berikanlah dia afiah ataupun pengampunan di dunia dan di akhirat. Letakkanlah dia bersama kalangan orang-orang soleh di syurga nanti. Berikanlah, luaskanlah kuburnya, lapangkanlah kuburnya, dapatkanlah beliau syafaat Nabi SAW, kerana beliau juga cintakan Nabi, dan beliau juga sering selalu hadiri majlis-majlis selawat dan berselawat dengan ramai-ramai, dengan nadanya yang kuat. Dia memberikan kita semangat, bila dia selawat kuat, maka kita juga tertarik untuk berselawat bersama. Jadi itu yang pertama. Sebab itu kita ni nak muliakan siapa? Sebenarnya kita mesti muliakan orang yang Allah muliakan. Sebenarnya kita mesti muliakan dan mengagungkan orang yang sepatutnya Allah perintahkan kita untuk muliakan. Contohnya seperti ibu bapa, guru-guru kita, kan? Insan-insan dhaif ni, insan-insan yang lemah, Allah suruh jaga, Allah suruh muliakan mereka. Ada kalanya memang kata Nabi, rahmat Allah dan bantuan Allah tu akan pergi kepada kaum melalui orang-orang lemah, melalui kaum-kaum lemah, iaitu fakir miskin, orang-orang yang ada special needs, yang serba-serbi kekurangan fizikalnya, ataupun wanita-wanita tertindas, ataupun anak yatim. Ini semua golongan-golongan lemah, jadi ataupun vulnerables. Jadi Allah SWT itu akan bantu kita. Allah SWT itu akan memberikan kemenangan, merahmati satu umat, satu community melalui orang-orang lemah tu. Daripada sinilah Rasulullah SAW dia selalu berdoa dan mengajar kita lah untuk doa sekali, minta Allah mahsyurni ma'azumnatil masakin, wahsyurni ma'azumnatil masakin. Jadi golongkan aku bersama di kalangan orang-orang miskin, kerana Rasulullah tahu keberkatan pada diri mereka. Dan ada juga dalam satu riwayat di mana dalam Nabi SAW pernah mengatakan Allah SWT ni ada kalanya akan mengkabulkan doa orang-orang yang orang kata tu lemah. Berapa ramai orang yang kusut masa
atau bersumpah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan tunaikan. Riwayat Tirmizi. Berapa ramai orang yang kusut masai, tak terurus dia punya pakaian, berdebu rambutnya, yang hanya memiliki 2 pakaian dan tidak dipandang maupun dipedulikan orang ramai, tapi bila dia angkat tangan dia dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Kerana insan ini insan istimewa, insan pilihan Allah, dan dia merupakan wali Allah. Wali Allah tu adalah kekasih Allah. Bila wali Allah tu Allah jaga dia lah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para awliya Allah, wali-wali Allah ataupun kekasih-kekasih Allah ini, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nanti di akhirat tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih kerana mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara tanda-tanda para kekasih Allah tu, kata para ulama dalam kitab-kitab, ialah pada waktu hidupnya tak ada orang tahu dia wali. Biasanya wali akan diam, tapi bila dia dah meninggal dunia, ramai akan ceritakan kebaikan dia dan ramai yang tampil ke hadapan. Ini biasa berlaku untuk para alim ulama, orang-orang soleh. Tapi tak mustahil juga orang-orang kebiasaan pun kekasih-kekasih Allah. Kebiasaan di mata kita, masa kita ini kan rabun, kita ni buta, kadang-kadang tak nampak mutiara di depan mata kita. Yang kita agungkan, yang kita muliakan ialah orang-orang yang ada berkepentingan dunia sahaja. Baru kita nak agungkan, baru kita nak muliakan. Muliakan bos ke, muliakan ialah orang-orang yang ada kepentingan, baru kita nak muliakan. Tapi kita tengok Allah SWT suruh kita muliakan orang-orang yang macam ni. Kita tak tahu, dan dia ada hikmah. Kalau dia angkat tangan, doa dia akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Kadang-kadang kata-kata dia tu memberikan kita tazkirah ataupun peringatan untuk akhirat. Dan dalam hal ini pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid pun ada. Ini kan very popular. Ada kata nama dia Amir. Jadi dalam zaman pemerintahan Abbasiyah, khususnya Khalifah Harun Ar-Rashid, ada seorang individu yang orang semua malas nak layan dia, orang anggap dia sebagai gila. Nama dia ialah Amir, tapi orang gelarkan dia sebagai Bahlul. Bahlul tu macam bodoh lah. Macam itulah Bahlul. Jadi siapa tu Bahlul? Banyak sangat cerita lah, banyak sangat kisah, banyak sangat riwayat sana sini, sama ada benar pun ataupun tidak. Tapi inilah yang didatangkan kepada kita. Tapi yang penting makam dia tu ada, makam Bahlul. Sehingga bila dia dah meninggal, baru orang cakap ini adalah wali Allah. Kerana dia banyak sangat perkara-perkara hebat yang diajarkan kepada manusia. Jadi salah satu cerita yang very very masyhur ialah Khalifah Harun Ar-Rashid. Ada kata dia anak saudara, ada kata dia sepupu, tapi tak apalah, kita tinggalkan itu. Yang benar hanya Allah yang tahu. So pada satu hari ketika Khalifah, dikatakanlah, ceritakan, apabila Khalifah Harun Ar-Rashid ini sedang jalan melalui satu kawasan perkuburan di tempat Baghdad ataupun Kufah, tempat pemerintahan itulah. Jadi dia dengan rombongannya, dengan delegasinya, dengan menteri-menterinya, nampak pass by dengan Bahlul ni tadi. Dia duduk kat kubur, duduk termenung. Maka Khalifah Harun Ar-Rashid mungkin nak tease dia, nak bergurau ke, ataupun nak kacau-kacau dia. Bahlul, bilalah kau nak sedar daripada kebahlulan kau, macam itulah. Bilalah kau nak boleh berfikiran waras. Duduk sepanjang siang malam duduk kat kubur ni, apa kau buat kat sini? Lepas tu dia pun nak dekat kepada Bahlul. Bahlul terus naik atas pokok. Kenapa dia naik atas pokok? Kerana dia nak tengok istana milik Khalifah Harun. Jadi dia kata, jadi dia tengok bawah, dia tengok Harun Ar-Rashid dengan kawan-kawan dia semua. Korang ni yang gila. Gila. Bila korang nak sedar daripada kegilaan korang? Bila korang nak jadi waras? Dia balas balik pula. Tadi Khalifah dia kata, Bahlul, bila kau nak waras, asyik duduk dekat kubur je. Jadi Bahlul naik pokok, dia tengok bawah dengan orang semua, Khalifah Harun, orang-orang gila, bila korang nak sedar, bila nak waras? Jadi Khalifah Harun kata, yang gila aku ke engkau? Yang gila aku ke engkau? Engkau duduk kat kubur, kau tak buat apa-apa. Jadi Bahlul jawab, sebenarnya yang gila tu siapa? Engkau sibuk membangunkan benda-benda dunia. Jadi dia tunjuk istana dia. Sebab tu dia panjat pokok, dia nak tunjuk istana milik Harun, Khalifah Harun. Engkau nak
engkau sibuk dengan urusan kau nak membangunkan dunia ini, ditunjukkan istananya, tapi kau terlupa kau punya istana akhirat ni, iaitu kubur. Jadi siapa yang gila sekarang? Sedangkan aku sibuk dengan urusan kubur ni, dengan urusan akhirat, sedangkan kau dekat situ. Jadi Khalifah Harun tersentak. Itu sebagai satu sentap bagi dia, tazkirah bagi dia. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid pun mendekati, dia nak jumpa lah, dia mendekati Bahlul. Jadi Bahlul cakap, jangan dekat dengan aku. Wahai Bahlul, kau telah menasihatiku, terima kasih. Maka kalau kau ada apa-apa hajat daripada aku, kerana dia raja kan, dia sultan, dia khalifah. Jadi kalau kau ada apa hajat daripadaku, mintalah. Kerana hari ini kau ajarkan aku sesuatu. Kau dah kenakan, kau dah sekolahkan aku. Maka sebagai balasan, mintalah apa yang kau nak. InsyaAllah aku boleh tunaikan. Maka Khalifah Harun Bahlul kata, baiklah, kalau gitu permintaan kau, aku ada 3 permintaan. Kalau kau boleh kasih, aku akan happy sekali. Permintaan yang pertama, cakaplah wahai Bahlul, apa yang kau minta? Yang pertama, boleh tak kau panjangkan umur aku? Panjangkan umur aku nak mati lambat, lama lagi, tak nak mati sekarang. Maka kata Khalifah, tak boleh, minta maaf Bahlul, itu aku tak boleh tunaikan. Siapa boleh nak panjangkan umur? Itu hanya Allah sahaja. Baik, permintaan yang kedua, kalau gitu kau jauhkan aku daripada sakaratul maut. Kau jauhkan aku daripada malaikat maut. Bila dia datang, kalau boleh kau halau dia. Apakah tu boleh? Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata, tak boleh wahai Bahlul, itu urusan Tuhan, mana aku boleh masuk campur. Dan yang ketiga, baiklah, kalau gitu kau masukkan aku ke dalam syurga Allah. Masukkan aku dalam syurga Allah. Jadi Harun Ar-Rasyid kata, tak boleh, syurga tu kan milik Allah, bukan aku. Jadi ketiga-tiga ni permintaan, bila Bahlul dah minta, Bahlul pun cakaplah kepada Khalifah, wahai Khalifah, kalau gitu kau bukan raja, kau tak boleh nak berikan apa-apa kepada aku, so aku tak perlukan pada kau. Aku tak perlukan pada kau, kerana kau satu benda pun tak boleh kasih aku. Tiga-tiga permintaan tu kau tak boleh kasih aku, so buat apa aku perlukan kau? So pergi kau daripada sini. Nampak? Tuan-tuan dan puan, itulah kisah yang very very masyhur berkenaan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan Bahlul. Jadi orang-orang kebanyakan, orang-orang yang tak dilayan, dalam kebanyakan orang-orang kebiasaan tak layan dan dia anggap sebagai orang gila. Orang gila, dia orang gila. Tapi sebenarnya lepas dia dah meninggal dunia, baru orang sedar yang dia tu merupakan somebody dan someone di sisi Allah SWT, dan mereka angkat dan agungkan sehingga kan ramai para ulama yang mewalikan dia. Dia sebahagian daripada para awliya Allah. Ini salah satu contoh lah. Dan buku itu pun terakam, sebenarnya banyak lagi dari zaman ke zaman, masa ke semasa, banyak individu-individu yang sedemikian, nampak je macam gila, tapi sebenarnya dia memberi peringatan kepada manusia yang lain. Kerana dia dah bukan mukallaf lagi. Dia ialah akal tu tak sempurna, maka tidak diwajibkan untuk puasa, untuk zakat. Jadi tidak lagi taklif. Kehadiran di situ adalah untuk memberikan peringatan kepada kita dan sebagai ujian kepada orang sekeliling untuk pelihara dia, untuk jaga kebajikannya. Sampai ada satu kitab ditulis oleh An-Nisaburi, nama dia Uqala'ul Majanin. Dia kumpulkan semua cerita-cerita orang gila, orang-orang berakal, orang-orang gila yang berakal lah. Uqala'ul Majanin oleh Nisabur ni. Uqala'ul Majanin, orang-orang gila yang berakal. Kenapa? Dah gila tapi berakal, macam kontradik kan. So that's why kita yang gila, kita yang tak faham. Jadi daripada kisah almarhum Muhammad Fadil yang kita sayangi, kita ucapkanlah terima kasih kepada dia kerana dia mengajarkan kita banyak, mengajarkan kita tentang arti kehidupan. Apalah sangat dengan pangkat, harta kedudukan, sebenarnya bukan itu benchmark untuk kita memuliakan. Kemuliaan seseorang tu bukan berapa ramai pengikut dia, berapa besar tinggi dia, gaji dia, berapa mewah ada kereta, ada rumah. Tapi kejernihan hati itu yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa, kata Nabi, siapa yang tawadhu' kerana Allah, Allah akan angkatkan dia. Kalau Allah tak angkatkan dia kat dunia, Allah angkatkan dia waktu dia meninggal dunia, waktu selepas akhirat. Jadi Allah akan muliakan dia. Jadi almarhum Fadil dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia meninggal, semua orang nak sponsor dia, daripada urusan jenazahnya sampailah binaan kubur dengan dengarlah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya,
dan digolongkan bersama orang-orang yang soleh insya-Allah ya. Itu sahajalah daripada saya, sudah pun 1 jam. Terima kasih kerana mengikuti kelas tazkirah ataupun kuliah motivasi pada pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri saya sendiri yang penuh kelemahan dan kecacatan ini. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bertemu pada minggu depan, sama hari, sama waktu, 7 pagi hari Jumaat. Dan hari Jumaat jangan lupa baca surah Al-Kahfi juga dan perbanyakkan selawat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di syurga nanti ada satu pasar, seolah-olah pasar, di mana ada majlis keramaian. Jadi every week ada expo ataupun ada fun fair dekat syurga. Semua akan bertemu di satu tempat. Kerana semua ada rumah, kat syurga pun semua ada rumah, masing-masing ada rumah dengan family kita. Tapi Allah sediakan every Friday gathering. Jadi di ahli syurga tu akan diberikan minyak kasturi. Jadi kalau jalan je bau minyak wangian tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berkumpul, mereka bergurau senda. Itulah istilahnya suatu hari Jumaat, hari raya bagi kita semua. Umat Islam berkumpul di masjid untuk mendengar tazkirah ataupun khutbah Jumaat. Itu adalah salah satu sebab kenapa kita pergi solat Jumaat, untuk kita bertemu dengan saudara-saudara kita, bertanya khabar, menjalinkan silaturahim dan sebagainya. Ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah Al-Asr dan juga doa selamat agar Allah selamatkan hati kita semua, permudahkan urusan kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة, ونسألك ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Karim, dengan penuh kerendahan hati dan diri kami ya Allah, menghadapkan wajah kami kepadamu ya Allah, dengan penuh rendah diri, dengan kemuliaan dan keberkatan hari Jumaat pada pagi ini ya Allah, dengan keberkatan juga hujan yang kau turunkan sekarang ni ya Allah di Singapura ini. Kau pandanglah kami dengan pandangan wajah, dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Kau sucikanlah hati kami, bersihkanlah hati kami sebanyak Engkau membersihkan bumi ini dengan hujan-Mu ya Allah. Kau sucikanlah hati ini, peliharalah kami daripada dosa-dosa dan maksiat. Permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa kedua orang ibu bapa mertua kami, adik-beradik kami, paduai kami, saudara mara kami dan seluruh orang-orang beriman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Kau jadikanlah kami ahli masjid yang cintakan ilmu, yang cintakan masjid, dan Kau ajarkanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri kami dan ahli keluarga kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.